Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Bertemu kita dalam program yang menjadikan anda bijak sana, bijak sini. Inilah Bijak Wang. Pastinya bersama dengan pakar keuangan kita yang tidak asing lagi, Dr. Niki Syuhada. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Salam ceria kepada semua. Dah masuk bulan 3 ni, Doktor. Sekejap je 2012. Ya Allah kan. Ingat lagi Doktor ajar masa sebelum masuk tahun 2012 tu. Rasanya ada tak ikut tu. Ramai yang dah berjaya dengar pun. Ya. Ramai yang berjaya, ramai yang masih nak belajar ya. Hari ini kita ada ramai yang bertanya saya melalui Facebook. Jadi hari ini saya nak jawablah kepada mereka yang dah hantar soalan-soalan. Dan tajuk kita hari ini ialah tajuk utama kita adalah mengejar impian. Wow. Itu orang mengejar impian, Doktor, kan? Sebab ni dah bulan 3. Ingat tak lagi apa impian nak dikejar pada bulan 12 masa nak masuk bulan 1? Kan? Kan? Jadi sebelum impian meninggalkan kita, kita kena kejar. Kena kejar. Masih ada masa. Kita kita ni hanya orang kata kadang-kadang bulan 3 ke bulan 4 ke sebenarnya tak kisah sangat ya. Tahun demi tahun akan tetap datang ya. Tetapi apa yang perlu adalah untuk kita lakukannya hari ini. Sebelum Doktor kongsi Facebook tu, apa Facebook Dr. Niki ni? Okey, apa dia punya alamat? Ya. Okey, saya ada 2 Facebook kan. Satu yang personal tu. Personal tu hari Sabtu lepas dah penuh tau. 5,000. Tak boleh dah nak masuk lagi. Jadi yang Facebook yang fanpage saya ni baru dalam 2,000 orang. Boleh ramai-ramaikan lagi. Jadi sila ke fanpage tersebut www.facebook.com/dr.niki .syuhada SHUHADA Dia ada binti sekali tau yang ni. Syukur SHUKOR. Jadi facebook.com/Dr. Niki Syuhada Syukur. Ada dot ni tengah-tengah tu. Sila pergi ke sana untuk jadi saya punya peminat dan boleh bertanya, dan kita ada banyak yang kita kongsikan untuk make sure that anda tidak lupa pada impian anda. Kerana kat dunia ni kita ada 8 area of impian yang sepatutnya kita kejar ni, Rosli. 8. Salah satunya kalau tanya orang, kata-kata lah kalau kita tanya orang, mesti dia jawab apa? Impian pertama mesti jawab nak kaya itu. Nak kaya lah. Duit lah. Okay? Financial lah. Kebanyakan orang dari situ yang selalunya lacking. Dari situ yang tak cukup. Dan kita tak pernah cukup lah. Tak boleh nak kata nak cukup. Takkan cukup-cukup lah. Kalau impian tu masalah, yang lain, impian lain pun ada masalah juga tu. Kalau kat situ stuck kan, kewangan bocor, kewangan tak best. Apa-apa tempat lain pun kita tak dapat dengan 100% untuk get the best lah out of all the others. Okay, yang lain tu kita ada iaitu family. Kita mesti ada satu wawasan untuk family kita. Tapi itu pun pakai duit juga, betul tak? Ya, betul. Tapi bukan hanya duit. Family memerlukan perhatian, memerlukan kasih sayang, memerlukan masa, dan tanggungjawab kita adalah untuk membimbing dalam family kita. Tetapi memanglah duit memain peranan yang banyak. Tetapi bukan hanya duit jika untuk family ni orang kata kasih sayanglah kita bagikan kepada mereka. Kemudian career dalam kita punya career kita, pekerjaan kita, mesti kita nak tumbuh, mesti kita nak naik, nak maju. Jadi ada juga tingkat-tingkat dia untuk naik kan. Kemudian kita ada fizikal kita, nak jadi healthy. Kesihatan. Ya. Kemudian kita ada emosi kita, bagaimana nak gembira, bagaimana nak orang kata ini saya selalu cakap hobi lah. Hobi berjalan, melancong, apa lagi tentang emosi kita. Banyak pun emosi terganggu masalah juga, Doktor. Masalah emosi terganggu tak boleh buat duit. Tak boleh ya. Ini semua ada kaitan. Kemudian pendidikan. Kita juga perlu mempunyai wang untuk menjalankan pendidikan, lebih mendidik diri kita, pergi dari seminar ke seminar, buku, mungkin nak belajar di peringkat lebih tinggi, nak menambah ilmu, kita perlu. Kemudian untuk masyarakat kita juga perlu. Masyarakat sekeliling kita perlu mempunyai suatu contribution kepada masyarakat. Dan yang terakhir tapi yang paling penting adalah kepada Allah, kepada Tuhan kita, kepada agama kita. Pun kita mempunyai satu tanggungjawab di situ. Dan ini juga
menggunakan wang kerana kita nak buat zakat, nak pergi haji, nak pergi umrah, nak bersedekah juga memerlukan wang. Tetapi core dia adalah kita kena menjadi seorang yang begitu beriman dan percaya kepada agama kita dan Allah dan Tuhan kita. Jadi inilah dalam 8 area of life kita ni kan. Dah bulan 3 ni kan kita nak mengejar impiannya. Rata-rata duit itu memang penting lah untuk memberi dalam 88 ni semuanya nak pakai duit jugalah. Jadi di situlah di mana kita kena kata bijak sana, bijak sini. Yes. Okey, ada yang bertanya saya kan. Soalan pertama ni datang dia daripada Nur Syahid. Nur Syahid ya. Nama sebenar Normala. Okey. Normala adalah seorang kerani. Soalan dia adalah bagaimana saya mahu menjadikan diri saya seperti anda, doktor, yang punya yakin diri yang tinggi dan berjaya dalam impian menjadi jutawan. Kerana saya selalu kesempitan kewangan dan mahu menambah pendapatan tetapi tidak tahu caranya. Bimbinglah saya. Terima kasih. Itu dia. Mungkin yang lain juga ada soalan yang sama tu. Soalan yang sama. Lepas tu seorang lagi iaitu Nur Hayati. Nur Hayati, seorang suri rumah. Saya sedang mengusahakan pertanian secara kecil-kecilan. Soalan saya ialah bagaimana cara untuk saya memajukan usaha ini dengan menggunakan tenaga kerja orang. Bermaksud Cik Nur Hayati nak jadi bos lah ya. Makna menggunakan pertanian sebagai perniagaan. Sekarang ni dia usaha sendiri. Sekarang dia usaha sendiri. Jadi nak tahu macam mana kan? Okey, seorang lagi. Sebab soalan ni semua jawapan dia sama. Okey, seorang pembuat kuih tradisional. Azizah Bakar ya. Bagaimana menabung dan nak berjaya sebagai seorang ibu tunggal. Okay. Dan I got another one. Saya jawabkan untuk Syakira Muhammad Nur. Syakira bekerja sendiri. Dia kata, salam doktor, saya sangat bercita-cita untuk memiliki perniagaan sendiri yang maju. Saya dah pun memulakan perniagaan secara online. Namun saya sangat bermasalah dalam soal kewangan. Saya mampu meraih pendapatan 5 angka. Banyak gaji dia. Namun ianya tidak kekal. Dan kini saya sedang mengalami masalah modal. Dan saya mohon pendapat doktor bagaimana saya nak dapatkan modal segera, memulakan kembali perniagaan dan memantapkan dan mengekalkan perniagaan saya. Saya tidak mahu mengalami masalah ini lagi, masalah kewangan ya. Okey, rata-rata memang ramai di situ yang mahukan lebih wang dan ada yang dah pun dapat wang tapi mereka ada pendapatan mereka. Mereka ada pendapatan, ada yang tak ada pendapatan tapi stuck. Okey. So saya berikan tips ini ya. Pertama adalah ilmu. Apa-apa pun ilmu. Kita stuck because kita tidak ada ilmu yang cukup dalam mengendalikan apa saja di dalam hidup kita pada waktu ini. Kita tak tahulah maknanya dia. Tak tahu macam mana kan. Kalau kita belajar matematik, kalau kita memang tak tahu 2 campur 2 is 4, memang kita tak tahu. Macam mana orang nak bagi tahu? Macam mana kita sendiri nak belajar 2 campur 2 4 kalau tidak diajarkan? Betul. Jadi untuk kesemua yang bertanya tadi, ialah ilmu dahulu. Ilmu maknanya apa saja kita nak tahu jawapan, kita pergi cari bukunya. Buku terlalu banyak. Kalau yang mana pandai masuk internet, cari di internet. Terlalu banyak sebenarnya pertolongan di situ. Tips-tips oleh orang lain yang menulis, memberi kita idea. Mencari ilmu. Okey. So ilmu tu yang penting sekali. Dalam bila kita stuck dalam apa-apa saja, kita go back to cari ilmunya. Ilmu ni macam apa tu Rosli? Macam ubat lah kalau kata kita sakit. Ubatnya tu itulah ilmu. Suplemen dia tu. Suplemen. Jadi terima kasihlah semua yang bertanya ni sebenarnya akan ilmu itu. Betul tak? Betul. Dia nak tahu jawapan daripada saya. Makna ilmu itu proses mencari ilmu. Proses mencari ilmu. So very good lah. Tahniah kerana telah pun bertanya kepada saya. Ya. Okay, sekarang saya dah bagi tahu you need to go cari ilmu tu di mana tempat masing-masing. Kalau pertanian, for example, pertanian kita kena pergi kepada otoriti pertanian. Banyak tu kan. Baru ini kakak saya sendiri dia pergi ke Mardi, dia pergi ke beberapa tempat kerana dia nak mula berniaga. Kakak saya dia nak mula nak berniaga. Jadi dia pergi cari. Saya bagi tahu dia, akak pergi cari otoriti yang memegang jabatan bahagian ini. Kerana dia orang ni berpuluh-puluh tahun dah handle perkara ini. Ya, you go.
and cari find. tempat yang betul lah. Cari tempat yang betul. Cari tempat yang betul. Jadi kakak saya pergi ke Mardi, dia pergi berbagailah tempat untuk bertanya. Dari tempat tu orang akan cakap, oh ni tempat ni, pergi ke sini pula. Dia orang bagi alamat, you pergi untuk mencari ilmu. Kemudian dia akan go through macam ada seminar dan bengkel dan latihan yang diberikan. Jadi untuk yang bertanya tentang pertanian atau perniagaan, you go back to the relevant authority. Cari authority yang boleh membantu anda. Di situ mereka 100% akan siap bagi lagi pinjaman, siap bagi lagi nasihat, siap bagi macam-macam. Itu permulaan. Jadi untuk kita ada staff, untuk kita ada pembantu dalam perniagaan kita, kita mesti nak tahu macam-macam ilmu. Ilmu nak jaga dia lagi, ilmu nak bagi dia buat kerja betul lagi, emosi kita lagi. Ilmu pengurusan semua. Pengurusan, banyak ilmunya itu yang nak dibelajar dahulu. Jadi kita mesti banyak pergi mendapatkan ilmu itu. Ya. Kalau macam ilmu nak jadi kaya, banyak sangat buku. Banyak sangat buku. Buku-buku boleh dibaca bagaimana sepatutnya bulanan kita buat dengan duit kita. Macam tadi 5 figure dah gaji. Macam mana boleh terus melayang? Macam mana dah hilang duit itu? Betul? Jadi bagus, dengarkan Bijak Wang bersama Dr. Niki selalu. So that tahu teringat kena simpan duit. Kalau ikut saya adalah kalau dapat gaji 5 angka, tarik je separuh. Tarik je separuh. Separuh tarik. Wow. Mesti simpan. Simpan dan separuhkan pula mesti pergi pelaburan. Satu tempat kita letak simpanan biasa, satu tempat mesti pelaburan. Dalam separuh yang kita tarik itu separuh ke pelaburan. Mesti ke pelaburan. Sebab ke pelaburan baru dia akan tumbuh. Kalau tak masuk ke pelaburan dia tidak akan tumbuh. Pelaburan pula kena ada ilmu dia. Jangan pula kita kena tipu. Betul? Macam-macam pelaburan macam-macam pelaburan di luar sana. Jadi yang terbaik adalah setiap pelaburan kita nak buat, kita masuk je Bank Negara punya website. Masuk je Securities Commission punya website. Kita check dulu perniagaan-perniagaan mana yang kita nak buat investment tu. Kita check senarai dia dalam tu. Dalam tu ada senarai hitam, ada senarai okey. Ada maklumat ada maklumat di sana. Dapatkan dulu ilmunya. Dapatkan, jangan kita cepat sangat membuat pula pelaburan, kan? Jadi dari situ bila kita all the time kita memang tarik duit kita separuh untuk kita simpan, makna kita dah ada pulangan untuk akan datang. Kita dah ada modal untuk akan datang. Jadi kalau kita masih tak buat ni, hanya kita dah kena buat benda lain lah. Tak boleh just cari ilmu. Kita kena cari mentor. Ini kedua. Mesti cari mentor. Kenapa kalau orang cari mentor? Seorang tak boleh nak tarik separuh tak tu. Tak boleh lah. Kenalah cari mentor kan. Kena cari semangat tu. Mentor, mentor tu mestilah yang agak garang jugalah kan. Mesti mentor itu mesti bagi you satu semangat. Kena bagi make sure you buat apa yang you patut buat. Kalau kita seorang-seorang ni doktor, aduh, kelain yang kita tarik tu. Itulah kan. Dia nak kena ada mentor dia. Jadi itu yang ramai orang datang belajar. Kalau yang mana datang belajar dengan saya adalah kerana mereka nak directly disuruh, diarah. Nak dengar arahan tu daripada mentor. Separuhkan duit anda. Kiranya kalau tak cukup juga duit, you pergi cari duit lah, tambah. Tapi duit yang separuh ni dah tetap, dah simpan. Yang separuh yang kita gunakan tak cukup, kita kena tambah. Kena tambahlah, carilah buat meniaga, cari. Tambahkan. Bila hidup dalam kesempitan sikit, kita selalunya boleh perform. Boleh cari. Selalunya macam tu. Orang ni memang macam tu. Psikologi manusia. Dia boleh sebenarnya. So, yang penting tarik duit tu ke sebelah. Barulah kita tidak akan bocor wang. Itu disiplin yang pertama, tarik separuh daripada pendapatan. Tarik separuh. Kalau tak dapat tarik separuh, tarikkan juga, buat juga. Dan bila tak cukup, cari duit. Kena tarik juga. Itu syarat je. Itu syarat pertama dia. Kalau bermentor, mentor akan suruh buat tu. Dan sebagai mentee, orang yang belajar dari mentor, you kena paksa diri you untuk buat. Dan lama kelamaan dia akan menjadi satu benda yang mudah sangat untuk buat. Jadi itulah untuk yang bertanya tadi, you cari ilmunya dari relevannya daripada apa perniagaan you. Kemudian you carikan mentornya, orang untuk you bertanya selalu, mengupas, mendapatkan ilmunya lagi, dan dia akan menyuruh you buat. Okay? Dan I selalu cerita pasal 5 benda kita buat yang akan mengubah masa depan kita. 5 benda? 5 benda. Dulu masa I, orang kata I pun
nak simpan duit pun tak boleh, pendapatan pun tak ada kan. I buat 5 perkara ni kerana 5 perkara ni diturunkan oleh mentor saya. Ilmunya diturunkan. Sekarang Dr. Nikki nak turunkan kat kita. Nak turunkan dekat you lah. Okay, you mesti ingat semua. tau. Mesti ingat. Kerana inilah titik tolak yang telah mengubah saya. Berbelas-belas tahun sudah. Inilah titik tolak dia. Pertama, you nak ubah hidup you dalam masa kata 3 atau 5 tahun akan datang. Jika you tak ubah ini, you tidak akan berubah. Ini salah satu cara mengubahnya. Nombor 1, buku yang anda baca. Buku yang kita baca? Ya. Oh, okey. Itu akan mengubah kita. So kalau buku kita adalah mengenai apa yang problem kita sekarang. Tadi ada peminat yang kata problem dia adalah tidak mantap dia punya dalaman. Betul? Macam mana nak jadi macam Dr. Nikki? Yakin, ceria, boleh ke depan kan? Itu kerana pembacaan. Bahan bacaan yang telah pun influence saya, mempengaruhi saya. Jadi pilih bahan-bahan bacaan yang akan membantu anda dari segi itu. Banyak buku tu. Yang baca gosip-gosip artis je. Janganlah. Kalau you baca itu je selama 5 tahun, you pun boleh tahu apa you akan jadi. Betul? Duduk dalam masalah orang lain je lah ya. Jadi saya pun baca yang artis-artis ni saya baca. Sebab nak bercakap dengan orang, nak tahu juga benda semasa. Tapi 80% of the time kita baca apa? Apa yang bahan dimasukkan dalam minda kita. So ini satulah mentor dulu saya bagi tahu, books that you read Nikki. You kena ubah ni. You kena, kalau tak faham membaca, tak suka membaca, baca. Kena baca. Nombor 1 is baca. Membaca. Ya. Kemudian kedua ialah people that you mingle. Kawan-kawan anda. Sekeliling kita. Ya. Mau tak mau, you kena berubah, mencari kawan-kawan yang akan membantu anda bertukar menjadi orang yang anda inginkan. Yang ni sikit kita juga mempengaruhi kita. Sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Minggu lepas kita ada cakap kan, dari umur 0 sehingga 6 tahun, seseorang itu dipengaruhi oleh ibu bapa dan grandparents. Dia punya nenek dan atuk. Dari 0 hingga 6 tahun. Segala sikap dia dipengaruhi oleh kedua-dua orang tua dan dia punya datuk dan nenek. Dia memang melihat orang ini. Ya. Tapi bila umur dia 7 hingga 21, kawan-kawan adalah dia punya pengaruh. Dia dah tak apa nak dengar dah cakap mak bapak masa tu. Dia mau tu, kawan cakap macam ni, kawan cakap kata jangan ni, kawan kata pakai ruler, ada tu lukis apa ni atas ni, kitty cat ke apa. Ikut kawan. Kawan, ya, baju nak ikut kawan, seluar nak ikut kawan, kawan nak pergi sini nak ikut. Mau tu kawan. Mau tu kawan. So dari usia 22 sampai ke atas ni, kalau kita tidak tukar kawan dan tidak ada mentor, kita tidak akan mengubah hidup kita. Kerana kawan memainkan peranan yang sangat besar dalam jiwa seseorang manusia. Ya. So carilah kawan yang akan membawa anda ke tempat yang lebih baik. Ya. Kalau anak-anak ke sekolah, kita selalu cakap kan, pilih kawan yang betul. Kita tak nak anak kita berkawan dengan anak-anak yang tidak baik. Sama juga dengan kita dah besar ni, juga berhak untuk memilih kawan. Jadi jika kawan kita tahu tidak baik untuk kita, tidak ada salahnya kalau kita tinggalkan kawan yang tidak baik. Kita boleh tahu, doktor, kan, kawan ni boleh membantu kita atau tidak. Ya, betul, kita tahu. Jadi itu 3 buku, orang, buku, orang, orang tu kawan-kawan tu. Yang ketiga adalah places, tempat-tempat kita pergi. Juga akan membawa kita ke satu tempat impian yang baru. Jika kita nak mengejar impian, kita kena pergi ke tempat yang membawa kita ke arah impian tersebut. Itulah hijrah itu. Hijrah. Kita kena berhijrah. Ya. Jadi kalau kata kita nak berniaga, kita nak berniaga yang besar-besar. Okey, patutnya kita pergi ke tempat mana? Kita pergi ke tempat yang ramai orang-orang begitu. Itu sebab ramai orang masuk association, persatuan, masuk persatuan untuk berada di keliling orang-orang yang dah berjaya ni. Macam saya, senang aja masa saya nak mulakan dulu, mentor saya, kerana saya di dalam bahagian kewangan, jadi mentor saya menyuruh saya pergi ke bursa,
Bursa Malaysia. Tempat-tempat pergi ke begitu. bank. Banyak-banyak kan pergi ke bank, ke pasaran saham, ke tempat-tempat di mana orang-orang kaya duduk, orang-orang kaya minum, ya, makan. Jadi banyaklah saya kalau dekat KL ni, Mandarin Oriental, tempat-tempat yang kita senang melihat mereka ini di merata-rata tempat, ya. Kenapa kita perlu ke tempat-tempat begini, Doktor? Kerana kita akan merasa teruja apabila sesuatu perkara terjadi pada hari tersebut di tempat tersebut. Contoh, walaupun kita waktu itu tak mampu untuk... Tidak mampu. Kita mungkin minum air sejuk aja. Tapi nak merasakan... nak merasakannya, auranya. Contoh, pada satu time tu, ada satu waktu tu, masa saya berada di Mandarin Oriental, memang hari-hari saya akan stop sekejap lah. Pergi ke situ. Masuk saja ke situ. Melihat apa yang terjadi di situ. Pada waktu itu, ada Sultan daripada Dubai. Pembesar Dubai. Sultan dia. Makna kerabat dia. Dia turun dan adik tu, sebab tiap hari I memang ada kat situ. Memang I kawan lah dengan adik-adik. Kenal lah. Dia kata, ya akak, dia kata kan. Kak Niki, dia kata, ini hari dia kata pembesar datang daripada ni, kerabat. Kemudian tiba-tiba tu kita tengoklah ada permaidani merah, ada sambutan di situ. Kemudian dia turun dengan anak-anak dia. Setiap anak ada seorang sekretari di belakang. Setiap anak ada seorang sekretari yang berjalan di belakang anak. Kemudian sekretari itu bawa laptop. Sambil berjalan pegang laptop. Wah, ni you boleh tengok macam perarakan ni. Lepas tu very good, Sultan tu pun sangat mesra. Kemudian adik tu beritahu dia orang duduk di atas tu. Dua lapis mereka sewa. Dua tingkat hotel itu mereka sewa. Satu floor. Dua floor tu mereka Dua floor untuk mereka je punya sahaja. Dari situ, kalau kita duduk rumah, adakah kita akan dapat tengok benda macam tu? Depan mata kita. Kalau kita pergi tempat lain, adakah kita akan nampak benda tu? Dengar kan tengok lain, Doktor? Lain. Jadi bila kita tengok depan mata kita sendiri kan, wah, kita jadi bersemangat. Jadi kita mengambil benda yang positif dari itu. Jadi itu some of the things yang saya dapati bila kita pergi ke tempat-tempat yang betul, di mana kita sentiasa memberi idea baru pada diri kita, suntikan baru, semangat baru kepada diri kita sendiri. Orang kata nak buka mata, memang kena pergi ke tempat-tempat yang visit all the places. Ada orang yang berjaya macam kita nak berjaya, betul? Kita lihat mereka. Mereka ada di hadapan kita, kan? Jadi kita mesti buka mata untuk melihat mereka. Jadi kat mana mereka? Itu kita kejar tempat dia orang di mana. Jadi kalau kita lakukan itu selalu, makna kita tak sempat untuk down, tak sempat untuk kecewa, tak sempat untuk jatuh. Kerana setiap hari kita pergi melawat ke tempat-tempat yang ada je benda-benda untuk menaikkan semangat kita. Ya. Menarik. Jadi itu book, people, place. Book, people, place. Lepas tu of course seminar. Seminar ni macam sekolah, kan? Masa waktu kita sekolah, kita pergi ke sekolah 6 tahun, kemudian 6 tahun lagi. Kemudian kita pergi universiti 5 tahun lagi untuk mendapatkan ilmunya. Jadi itulah sekolahnya. Lepas dah keluar sekolah, tak pergi sekolah dah. Tak masuk lagi dah. Dah lupa dah cikgu ajar. Tak ingat kan. Jadi kita kena pergi sekolah. Selalu kena pergi sekolah. Jadi kita kena pergi bengkel-bengkel, seminar-seminar, latihan-latihan. Ini satu benda yang kita tak boleh tinggalkan. Selagi kita belum proses menambah ilmu kita. Dan selagi kita belum happy, sebelum gembira dengan apa yang kita perlu nak ada, selagi itu kita kena belajar. Salah satu tempat kita pergi tak rugi, seminar lah. Seminar. Ya. Ada seminar murah, ada seminar mahal, ada seminar free. Ilmu tu tak ada harga kan, Doktor? Ya, tak ada. Dia letak harga nak tengok betul tak you nak. Itu aja. You nak ke ni? Nak you letak harga. Ilmu tu yang paling berharga, bukan bayarannya. Bukan bayarannya. Jadi saya dan suami saya dan semua student-student saya, saya suruhkan mereka sentiasa dahagakan ilmu, pergikan ke seminar-seminar untuk cari ilmu itu direct daripada mentornya. Dan yang last kali, nombor 5 adalah ini penting, music. Music apa yang awak dengar hari-hari? Wow. Apa yang kita dengar tu? Tadi apa yang kita baca? Yes. Ni apa yang kita dengar? Apa yang kita dengar. Music ni memainkan peranan yang penting untuk pengaruh seseorang. Dan juga filem, movie. Movie apa yang kita tengok hari-hari? Apakah
tauladan-tauladan yang kita dapat daripada movie, daripada cerita-cerita wayang yang kita tengok. Memang cerita wayang kita rasa hanya cerita wayang. Tetapi sebenarnya kita dapat membentuk diri kita daripada cerita-cerita yang bagus. Jadi muzik dan filem kita kena pilih. Bukan kata apa saja ada kat luar sana, Zoom kita pergi. Tak boleh. Kita kena tahu ini adalah perisian. Ini adalah ilmu. Jadi muzik adalah ilmu dan filem itu juga adalah ilmu. Jadi kita kena berhati-hati dengan apa yang kita telah masukkan dalam minda kita. Sikit sebanyak hiburan ini mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Minda kita. Jadi ini yang mentor saya beritahu dan hari ini saya sangat happy untuk berkongsi lah dengan semua. Semua bertuah hari ini. 5 rahsia Dr. Nicky dia kongsi hari ini. Ya, untuk yang bertanya soalan tu, akhirnya adalah tindakan. Anda mempunyai tindakan. Anda perlu mempunyai tindakan. Dan itu yang penting. Itu yang penting. Tindakan. So sekarang saya dah bagi tahu kena pergi cari buku, kena pergi cari tempat-tempat yang menaikkan semangat anda, kena pergi seminar, kena mingle dengan orang yang betul, bergaul dengan orang yang betul, dan dengar radio, pilihlah saluran bernama radio. Itu penting. Kerana ilmu aja kan kat sini kan. Dan filem-filem yang kita tengok tu kita kena kaji dahulu sebelum kita membiarkan minda kita terbuka untuk menerima apa dia isi dalam cerita yang kita tengok. Baik doktor. 30 minit rasa sekejap kalau bersama doktor ni, banyak ilmu yang disampaikan. Dan kalau yang tak cukup hari ni, boleh nak ikut doktor ada seminar saya lepas ni mungkin. Okey, seminar saya sekarang yang ramai orang suka sangat ialah leadership seminar. Namanya leadership Tetapi jika anda ingin memperbaiki kehidupan anda dari pelbagai aspek, semestinya dengan mengetuai diri dan orang lain, mempengaruhi orang lain dan mempengaruhi diri sendiri, itu adalah utama. Jadi ini yang saya buat, Tremendous Leadership Seminar di Hotel Royal Kuala Lumpur pada 4, 5 dan 6 April. Jadi silalah menelefon bahagian training dan seminar saya, Encik Syafiq, 017 366 8031. 017-366-8031. Seminar leadership ini terlalu diminati sejak saya buat Januari hari itu, dan orang yang keluar telah refer orang lain untuk datang. Seminar ni terlalu 3 hari. banyak. 3 hari. 3 hari, 4, 5, 6. Memang berkesan. Dan doktor juga akan mengupas 5 rahsia tadi dengan lebih mendalam dan bagaimana kita menjadi ketua kepada diri kita dan kepada orang lain di sekeliling kita. Apakah rahsia-rahsia yang akan membuatkan kita boleh mempengaruhi diri kita dan orang lain di sekeliling kita. Baik doktor. Untuk anda cari Dr. Nicky dekat Facebook. Terima kasih. Berikan soalan dan dia akan bersama dengan anda. Inilah mentor kewangan terbaik untuk anda buat masa ini dan selama-lamanya. Terima kasih doktor. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam Bijak Wang minggu depan hanya di Bernama Radio 24.